Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum kami memulakan perbincangan slide kami ingin memperkenalkan diri kami dan tajuk yang kami lakukan iaitu tajuk Perbandingan Ideologi Sosialisme dengan Falsafah Sejahtera di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri dari 6 orang iaitu Muhammad Azim bin Kahar, Muhammad Firdaus bin Muhammad, Syair Islami bin Zainal Rashid, Aiman Daniel bin Syarul Nizam dan Wan Muhammad Syakir bin Wan Muhammad Khairul Azwan. Isi kandungan di slide kami terdiri daripada 6 tajuk iaitu pengenalan dan maksud sosialisme, falsafah sejahtera, perbincangan 1 dan perbincangan 2 dan akhir sekali iaitu kesimpulan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus Muhammad Nizam. Saya akan menerangkan tentang pengenalan falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera ialah konsep yang menggambarkan keadaan kesejahteraan yang holistik dan menyeluruh. Ia melibatkan aspek fizik, mental, emosional, sosial, rohani dan intelektual dalam kehidupan manusia. Ia juga berasal dari budaya Melayu yang menekankan tentang keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Seterusnya, ia adalah falsafah yang penting dan relevan dalam era globalisasi dan cabaran semasa. Sosialisme adalah falsafah dan gerakan politik, sosial dan ekonomi yang menekankan hak milik sosial atau kawalan ke atas alat-alat pengeluaran berbanding hak milik peribadi. Ianya berkaitan dengan hubungan harmoni antara manusia dengan pencipta, sesama manusia dan alam sekitar. Setiap orang yang menyumbang kepada pengeluaran sesuatu barang berhak mendapat bahagian daripadanya. Assalamualaikum, nama saya Syair Islami bin Zainal Rashid. Saya akan menerangkan tentang sosialisme. Sosialisme merupakan sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan, pengeluaran, tanah dan modal dijadikan milik negara dan dinikmati bersama oleh rakyat secara sama rata. Kebanyakan parti sosialis ditubuhkan semasa kurun ke-19 dan di awal kurun ke-20. Sosialisme antara pemikiran yang muncul pada zaman Enlightenment iaitu pencerahan. Namun akarnya sudah ada sejak zaman Renaissance lagi. Contohnya, tulisan Thomas More, Utopia 1516. Pemikiran ini diasaskan oleh Robert Marcus Owen dan kemudiannya Karl Marx sebagai tindak balas terhadap ekonomi kapitalisme. Pada awal abad ke-19, sosialisme muncul sebagai alternatif terhadap perkembangan liberalisme dan kapitalisme yang dilihat tidak mampu mewujudkan struktur masyarakat yang ideal. Justru, untuk muncul sebagai sebuah ideologi politik, sosialisme dilihat bercambah-cambah kepada beberapa aliran. Kalau diikutkan tulisan Thomas More, gagasan yang diperkenalkan oleh beliau boleh dikira sebagai sosialisme klasik. Manakala pada zaman Karl Marx, sosialisme dikenali dengan sosialisme utopis, sosialisme moden dan sosialisme ilmiah. Percambahan pada zaman moden pula boleh dikatakan selepas Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia. Sosialisme ketika itu terbahagi kepada dua. Golongan sosialis mengikut Lenin yang dipanggil komunis. Yang kedua, golongan sosialis yang percaya kepada sistem parlimen dan mereka ini dipanggil sebagai sosial demokrat. Setelah itu, bercambah-cambah lagi teori sosialisme sehingga hari ini kita biasa dengar istilah demokrasi sosial. Parti DAP asalnya mendukung aliran sosialisme demokratik. Namun pada 2006 telah menukar ideologi dukungan mereka kepada demokrasi sosial. Ian Adam menyatakan dalam buku Political Ideology Today bahawa istilah ideologi sosialisme adalah yang paling sukar untuk dihuraikan. Ini kerana sukar menentukan mana satu sosialisme yang sejati. Franz Magnus Suseno mentakrifkan sosialisme itu sebagai satu, ajaran dan gerakan yang menganut bahawa keadaan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik peribadi terhadap alat-alat produksi. Yang kedua, keadaan masyarakat yang mana hak milik terhadap alat-alat produksi telah dihapuskan. Dalam Encyclopedia of Social History mendefinisikan sosialisme sebagai satu pergerakan atau teori organisasi sosial
yang inginkan pemilikan atau pengurusan produksi itu diuruskan secara bersama, iaitu mementingkan elemen kesaksamaan sosial. Justru ini sangat bertembung dengan kapitalisme yang sangat membezakan antara ideologi toke dan peniaga kecil. Lauren Begers dalam Kamus Filsafat menyatakan sosialisme adalah pengendalian harta dan produksi serta kekayaan secara berkelompok, bukan dimonopoli atau dikuasai oleh seseorang. Untuk ciri-ciri sosialisme, kita dapat lihat bahawa sosialisme memperjuangkan kesaksamaan sosial. Nilai-nilai kesetaraan dan kesamarataan diangkat menjadi prinsip yang tinggi. Sebarang penghasilan produk mestilah dikawal bersama dan keuntungan juga dikongsi bersama. Sosialis melihat sekiranya wujud pemilikan peribadi seperti yang diperkenalkan oleh kapitalisme akan mengheret kepada penindasan, kesombongan, mewujudkan konflik dan sebagainya. Mereka dikatakan memperjuangkan golongan lemah dan yang golongan yang tertindas disebabkan kerakusan golongan tertentu. Fahaman sosialisme mempunyai logiknya yang tersendiri. Dalam konteks sosial, sepatutnya tidak wujud orang yang lebih kaya daripada orang lain. Sepatutnya kekayaan itu dimiliki bersama. Apatah lagi Malaysia masih wujud unsur-unsur kapitalisme dan liberalisme. Penganut sosialisme akan bertindak membangkitkan isu-isu kekayaan yang dimiliki oleh individu tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu mereka sangat memperjuangkan pengisytiharan harta. Kalau sosialisme melihat sudut pengisytiharan harta itu bertujuan untuk mempertikaikan kekayaan seseorang, manakala sudut sisi liberalisme pula melihat ia adalah mendukung kebebasan rakyat untuk bersuara dan menuntut pengisytiharan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Syakir bin Muhammad Azwan. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera merupakan gabungan antara dua, iaitu antara falsafah pendidikan dengan falsafah sejahtera. Falsafah ini menitik beratkan dan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berilmu. Falsafah ini telah dibentuk dengan adanya falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan ialah merupakan falsafah yang merujuk masyarakat untuk mementingkan ilmu dalam kehidupan dan dapat membentuk sebuah masyarakat. Falsafah pendidikan terbentuk daripada beberapa unsur-unsur yang membawa ke arah kesejahteraan, di mana unsur dalam falsafah pendidikan dapat membentuk masyarakat ataupun individu dari segi intelek, emosi, jasmani dan sosial dalam sebuah masyarakat. Seterusnya, dengan terbentuknya falsafah pendidikan, ini pula mencetuskan kepada terbentuknya falsafah sejahtera. Seterusnya, kepentingan falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera dapat membentuk individu yang harmoni dan seimbang. Keseimbangan sangat diperlukan bagi memastikan sesebuah individu tersebut sentiasa bersyukur atas nikmat yang diberi, tidak mementingkan diri dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan dan cabaran dalam kehidupan. Selain itu, falsafah ini juga dapat mengukuhkan kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah agama sangat diperlukan bagi mengawal diri setiap insan ataupun masyarakat. Setiap insan dan masyarakat hendaklah percaya wujudnya pencipta alam ini. Kesejahteraan dan kemakmuran dapat dipelihara jika memahami fenomena hukum alam dan mampu mengelakkan terjadinya malapetaka serta bencana kepada alam dan juga manusia. Falsafah sejahtera juga membentuk masyarakat berakhlak mulia. Insan yang berakhlak mulia adalah insan yang berdisiplin, bersopan santun serta mengamal dan menghayati nilai harmoni dan juga dapat mendorong kepada kesejahteraan negara. Untuk slide yang seterusnya iaitu perbincangan 1, perbandingan ideologi sosialisme dan falsafah sejahtera. Jika dibicarakan dari segi perspektif dan pandangan, setiap individu pasti ada pegangan atau ideologi mereka yang menjadikan asas kehidupan mereka. Setiap ideologi atau pandangan ada kelebihan dan kekurangannya. Kesan ideologi sosialisme ada baik dan buruknya untuk setiap masyarakat. Contoh, kesan baik ideologi sosialisme ialah golongan miskin dapat meneruskan kehidupan. Seperti yang kita tahu, semasa wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi di negara kita dan seluruh negara.
Hal ini membuatkan peluang pendapatan harian seperti peniaga terjejas dengan kadar yang sangat drastik. Dan bagi yang bekerja di syarikat pula, pendapatan mereka berkurang tetapi mereka masih mempunyai kerja yang tetap yang boleh dilakukan di rumah mereka. Disebabkan hal ini, kerajaan telah melancarkan pelbagai jenis bantuan untuk rakyat dan hak yang diberikan itu ialah hak sama rata mengikut kategori mereka. Contoh bantuan yang dilancarkan ialah bantuan khas COVID-19, BKC, bantuan khas COVID-19, NADMA dan juga skim MySalam. Dengan ini, dapat memupuk nilai murni terhadap rakyat di Malaysia untuk bersikap bersyukur dan berusaha untuk memajukan masyarakat yang susah dan membantu negara untuk membangunkan balik selepas sesuatu krisis yang terjadi di negara kita. Kesan yang buruk dari situasi ini ialah sesetengah pihak kurang bersetuju kerana pemberian hak sama rata itu tidak sejajar dengan mereka. Perkara ini hanya berlaku di kalangan orang yang bukan miskin di negara kita kerana mereka berpandangan ke arah materialistik atau kebendaan. Kesan buruknya lain untuk sosialisme ialah memberikan kerajaan banyak kuasa, mengawal dari segi cara kehidupan masyarakat dan juga pendapatan. Masyarakat tidak boleh menyuarakan suara mereka dan sangat bertentangan dengan falsafah sejahtera di mana setiap individu ada hak untuk bersuara. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kerajaan yang menjejaskan pertempatan orang asli dan juga mencemarkan udara atau bunyi di kawasan tersebut adalah salah satu contoh kesan yang buruk jika kerajaan diberikan banyak kuasa. Kerajaan juga menetapkan pengeluaran harga seperti bahan mentah. Mereka menentukan barangan tersebut perlu diturun atau dinaikkan. Hal ini membuatkan sesetengah rakyat kurang berkemampuan untuk memperoleh barang-barangan asas kehidupan seperti beras ataupun ayam mentah. Benar, barangan yang mahal boleh diperolehi oleh orang yang kurang berkemampuan jika barangan tersebut diletakkan harga yang sama rata. Tetapi ada segelintir pihak yang mengambil kesempatan dengan menyalahguna kuasa yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri. Perkara seperti ini amatlah sesekali bertentangan dengan falsafah sejahtera yang ditetapkan di negara kita. Kebaikan yang kita perlu terapkan di dalam falsafah sejahtera amatlah penting dalam aspek kehidupan kita kerana ia memenuhi sebuah ideal untuk menjadikan negara itu aman dan lebih makmur. Hal ini kerana falsafah sejahtera menerapkan nilai-nilai murni dan mengikut rukun negara kita. Biarpun berlainan bangsa dan agama, jika kita terapkan prinsip-prinsip tersebut dengan berlainan ideologi, saya yakin yang negara kita akan menjadi lebih baik dari segi kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Tidaklah kita perlu untuk mengambil semua keburukan dan kebaikan yang ada di ideologi sosialisme, tetapi jika kita gabungkan dan masih mengikut falsafah sejahtera, saya yakin akan lebih membawa kepada keseimbangan kepada semua rakyat, bahkan kepada kerajaan untuk mentadbir dengan lebih cekap dan baik. Sekian dari saya. Perbincangan 2. Perbandingan ideologi sosialisme dan falsafah sejahtera. Banyak pandangan idea yang berlawanan yang mendatangkan kebaikan dan juga keburukan. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh masyarakat negara. Sebagai contoh, ialah perbandingan ideologi sosialisme dan falsafah sejahtera yang menjadi kesan terhadap negara. Kesan yang baik sosialisme dalam industri pekerjaan. Antara kesan yang baik sosialisme dan pekerjaan adalah setiap individu dapat hak pendapatan yang sama rata. Ia juga menjadi topik yang sering dibangunkan oleh pekerja buruh biasa kepada majikan untuk terus dibagikan pendapatan dengan sama rata dan tiada kelas tersendiri. Dengan adanya sifat sosialisme dalam industri pekerjaan, ia juga akan membenteras sikap untuk perbandingan jumlah pendapatan setiap pekerja dan mampu meningkatkan lagi produktiviti bekerja dalam sebuah pekerjaan. Di samping itu juga, ia juga dapat memberi kesan yang baik kepada ekonomi negara dan meningkatkan lagi semangat ingin bekerja kepada rakyat. Sosialisme juga dapat membenteras kesalahan seperti pecah amanah dalam sebuah pekerjaan. Ini kerana pendapatan keuangan yang diperolehi adalah sama rata dan tidak ada lebih ataupun kurang. Seterusnya, kesan baik falsafah sejahtera dalam industri pekerjaan.
Antara kesan baik falsafah sejahtera dalam industri pekerjaan ialah pekerja akan dapat hak yang adil oleh setiap majikan. Ini kerana setiap majikan akan menjalankan tugas dengan amanah dan tidak menyeleweng wang pendapatan untuk kegunaan diri sendiri. Dengan adanya sifat falsafah sejahtera dalam industri pekerjaan, dalam setiap diri majikan, pekerja buruh biasa tidak perlu rasa diri ditindas dalam pekerjaan dan akan sentiasa dihormati oleh majikan. Buruh pekerja biasa juga akan mendapat gaji yang sepatutnya mereka dapat mengikut kelayakan yang mereka ada dan diberi pendapatan dengan telus oleh setiap majikan. Di samping itu, ia akan meningkatkan lagi kepercayaan penuh pekerja buruh biasa kepada majikan dan memberikan usaha kepada kerja yang dilakukan. Seterusnya, ia juga memberi impak yang besar kepada industri pekerjaan di negara kerana adanya keadilan dalam melaksanakan tugas bekerja dan mengurangkan risiko salah guna kuasa. Akhir sekali, falsafah yang mampu diterapkan dalam negara Malaysia bagi industri pekerjaan. Falsafah yang dipilih dapat digunakan dalam negara Malaysia bagi industri pekerjaan adalah falsafah sejahtera. Ini kerana falsafah sejahtera lebih mengutamakan nilai murni dalam segala aspek pekerjaan yang dilakukan berbanding dengan falsafah sosialisme yang lebih menekankan aspek kesamarataan semata. Sebagai contoh lain, pelajar universiti yang mempunyai kelulusan yang tinggi sepatutnya mendapat pendapatan mengikut kelayakan yang mereka peroleh. Ini kerana ia mengikut pendidikan seseorang individu itu peroleh dan pengalaman mereka semasa belajar. Selain itu, ia berlawanan dengan falsafah sosialisme yang tidak memandang kelayakan seseorang dan memberi sama rata dalam pendapatan yang akan menjadi tanda tanya kepada pelajar yang sudah tamat belajar tentang kepentingan kelayakan dan kemahiran yang mereka ada untuk bekerja. Ia menunjukkan bahawa setiap kelayakan itu penting dan harus diambil berat oleh setiap majikan untuk menetapkan pendapatan setiap pekerja. Kesimpulan dari itu, tuntasnya kedua-dua falsafah tersebut telah menunjukkan bahawa kesejahteraan dan kesasteraan sosial merupakan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Falsafah sejahtera menekankan pada keseimbangan dan keharmonian di antara individu, manakala sosialisme lebih kepada pemilikan bersama atas sumber daya ekonomi.